Awam Sabah Maju Jaya. Anda bersama saya, Putri Syed Hamid dalam Berita Perkhidmatan Awam Negeri Sabah. Antara tajuk utama yang menarik pada edisi kali ini, program High Talent Inovasi Pengurusan Bakat Perkhidmatan Awam Negeri, panduan peperiksaan esei atas talian boleh didapati di YouTube Japan TV, penyerahan sumbangan penjawat awam kepada tabung bencana COVID Negeri Sabah, Majlis Sambutan Aidiladha disambut dalam suasana norma baharu, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri laksana inisiatif patuh arahan 30% ke pejabat. Bagi memastikan legasi kecemerlangan yang dinikmati pada hari ini diteruskan untuk masa hadapan, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah mewujudkan kumpulan bakat berprestasi tinggi melalui program inovasi, iaitu Program High Performance Talent atau High Talent Siri 1 tahun 2021. Urusetia program High Talent, Tuan Muhammad Asrul Syahril berkata, meskipun begitu hanya 122 calon yang terpilih berdasarkan beberapa tapisan yang telah dilaksanakan oleh pihak Urusetia. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seramai 1.926 calon telah dikenal pasti untuk melalui tapisan-tapisan awal yang telah dilaksanakan oleh pihak Urusetia. Dan berdasarkan data yang diperolehi, hanya 122 calon yang berjaya untuk melalui 7 tapisan utama sehingga 21 calon terbaik telah dikenal pasti pada hari ini. Menurutnya, proses tapisan bagi program ini merangkumi 3 tapisan utama iaitu ujian penilaian pengetahuan, Talent Assessment Center serta temuduga berasaskan kompetensi serta keupahan calon. Ujian penilaian pengetahuan merangkumi 2 set soalan yang perlu dijawab oleh calon, iaitu soalan berdasarkan pengetahuan am dan juga daya menyelesaikan masalah. Calon yang berjaya melepasi peringkat pertama ini akan diundang ke Talent Assessment Center yang merangkumi 4 lagi penilaian utama, iaitu ujian kecergasan, ujian psikometrik, ujian penulisan dan ujian pengucapan awam. Calon yang berjaya seterusnya akan melangkah ke peringkat tapisan yang terakhir, iaitu tapisan temuduga keupayaan dan kompetensi. Dalam proses temuduga ini, calon akan diberikan 4 soalan yang berimpak tinggi dan mereka dikehendaki untuk merakam jawapan mereka dan menghantar melalui sistem talian yang telah disediakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa Majlis Amanat Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri bagi program High Talent Siri 1 tahun 2021 yang diadakan secara maya pada Isnin lepas. Jelasnya 21 calon yang terpilih itu akan menjalani 8 minggu program pra-perkhidmatan dan ditempatkan di agensi-agensi kerajaan selama 32 minggu secara penggiliran sebelum proses penilaian keseluruhan dilakukan selama sebulan oleh pihak Urusetia. Sementara itu, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai ketika berucap menyampaikan amanat menaruh harapan tinggi agar semua calon berupaya menguasai bidang teknologi dan pendigitalan sekaligus melaksanakan satu inisiatif pendigitalan di setiap penempatan masing-masing. Katanya, langkah itu seiring dengan era pendigitalan masa kini serta menyaut saranan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang menekankan pelaksanaan inisiatif pendigitalan ke era kerajaan pintar. Seiring dengan norma kerja baharu, kaedah menduduki peperiksaan atas talian juga telah menjadi suatu keperluan yang penting buat semua penjawat awam. Sehubungan dengan itu, Unit Peperiksaan Institut Latihan Sektor Awam Negeri INSAN telah melaksanakan inisiatif baru dengan memperkenalkan sistem peperiksaan esei atas talian. Ketua Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor menerima replika cek berjumlah RM104,837 Malaysia sebagai sumbangan kaki tangan awam kepada tabung bencana COVID Negeri Sabah. Sumbangan itu disampaikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah yang berhormat Datuk Seri Surveyor Safar Untung di Pejabat Ketua Menteri pada Khamis lepas. Jumlah sumbangan itu diperolehi daripada pemotongan allowance kaki tangan awam dari kategori grade 29 dan ke atas. Sumbangan ini membuktikan kebersamaan penjawat awam dalam menggalas tanggungjawab bersama kerajaan untuk memerangi pandemik COVID. Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran yang berbahagia Datuk Haji Masna Ahmad Saleh. Ini adalah kali kedua umat Islam menyambut Hari Raya Aidiladha dalam suasana pandemik COVID. Kita perlu akur dengan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia.
Tidak ketinggalan juga buat warga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri yang meraihkan perayaan ini secara sederhana dalam norma baharu susulan wabak COVID-19 yang masih mengancam dunia. Meskipun begitu, kemeriahannya tetap terasa apabila Persatuan Badan Kebajikan Islam menggunakan inisiatif dengan merayakan tanpa bersemuka dan menunaikan ibadah korban mengikut SOP yang telah ditetapkan. Ketika ditemui pemberita, pengerusi Persatuan Badan Kebajikan Islam, Tuan Nazri Marin berkata, sambutan tahun ini sedikit berbeza seperti tahun sebelumnya disebabkan penularan wabak COVID-19 dan juga selaras dengan pematuhan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Pada tahun ini, suasananya sedikit berbeza akibat penularan penyakit berjangkit COVID-19 dan juga selaras dengan pematuhan SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Pada tahun ini, pihak PBKI JPN telah berjaya menempah 4 ekor lembu dan seekor kambing untuk peserta-peserta yang mengambil bahagian. Ini termasuklah penyertaan daripada yang berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri sekeluarga. Binatang-binatang sembelihan ini telah pun disembelih di beberapa tempat penyembelihan dengan kebenaran pihak Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sabah dan juga Jabatan Ahli Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Dan ini termasuklah di rumah penyembelihan kerajaan yang terletak di Sabah Meat Technology Center SMTC Kenyarut. Selain itu, selaras dengan pematuhan SOP, Tuan Nazri berkata pihaknya telah bekerjasama dengan badan-badan bukan kerajaan NGO Kebajikan Islam bagi memudahkan urusan penagihan daging korban secara meluas kepada golongan asnaf terutama di kawasan pantai barat Sabah. Justru beliau merakamkan penghargaan kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis korban berkenaan. Pada masa yang sama, sambutan Aidiladha yang disambut secara maya yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Rosmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah itu mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan khususnya daripada warga Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketika menyampaikan ucapan, Yang Berbahagia Datuk turut menyeru saudara sesama Islam agar mengambil iktibar daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anak anda baginda Nabi Ismail AS dalam memerangi penularan COVID-19. Prosedur Operasi Standard SOP PPN Fasa 2 bertarikh 22 Julai 2021 masih menetapkan kapasiti 30% keberadaan penjawat awam di pejabat manakala 70% lagi berada di rumah. Pematuhan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara ini masih diikuti tanpa gagal oleh warga Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Salah seorang pengunjung, Puan Dulia Andibong, turut berpuas hati dan menyatakan hal yang demikian ketika ditemui pemberita. Pematuhan 30% ini baik bagi membendung penularan COVID dan menyahut saranan YB Setiausaha Kerajaan Negeri. Macam sekarang saya berada di Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri, mereka juga mematuhi arahan yang diberikan. Sementara itu, Setiausaha Jawatan Kuasa Keselamatan Jabatan Tuan Hazadi Awang Japilan berkata, beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh pihaknya bagi mematuhi arahan tersebut. Berdasarkan surat arahan bekerja di rumah yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri pada 15 Jun 2021, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri telah melaksanakan inisiatif untuk mematuhi arahan tersebut, di mana kita telah mengeluarkan memo dalaman menerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Jabatan dan juga bahagian khidmat pengurusan untuk memastikan semua kaki tangan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 negeri. Jelasnya, setiap kotak bahagian juga diarahkan menyediakan jadual bertugas bagi memastikan kaki tangan yang disenaraikan hadir ke pejabat serta berada dalam kondisi yang sehat. Mengakhiri berita perkhidmatan awam pada kali ini, saksikan bingkisan istimewa sempena sambutan Aidiladha. Kami dari warga penyampai berita perkhidmatan awam ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, khususnya penjawat awam yang merayakan. Terus kekal berada di rumah, patuh SOP yang telah ditetapkan dan pastikan anda berdaftar dalam program vaksinasi. Untuk lebih banyak berita terkini, jangan lupa layari laman YouTube Japan TV. Salam hormat, Assalamualaikum dan jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya. Bersama kita cemerlang dalam perkhidmatan awam negeri Sabah. Alhamdulillah, kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya jua, kita dapat menyambut Hari Raya Aidilhadha meskipun merayakan dalam suasana norma baharu. Hari Raya Aidilhadha atau lebih dikenali Hari Raya Korban merupakan perayaan yang disambut oleh seluruh umat Islam di dunia. Perayaan ini cukup memberi pengertian yang besar melalui kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak kandang baginda Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai umat Islam harus mengambil iktibar daripada kisah ini untuk kita jadikan sebagai panduan dalam menghadapi dan memerangi cabaran COVID-19. Kita belum berjaya sepenuhnya dalam memerangi wabak ini. Justru kita jangan lika dan terus berusaha memutuskan rantaian COVID-19 dengan mematuhi segala prosedur operasi standar yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Tidak lupa juga saya menyeru kepada semua anggota perkhidmatan awam untuk mendaftarkan diri anda dalam program vaksinasi untuk melindungi diri, keluarga, dan masyarakat. Akhir kata, saya Datuk Rusmadi Datuk Sulai, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilhadha kepada semua umat Islam, terutamanya penjawat awam yang merayakannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.